iaitu interference of okay. So kita akan masuk satu topik baru iaitu 8.4 interference of reflected light in thin films. Okay. So keluarkan kamu punya nota, tak ada nota. Pensel dengan kertas. So kita akan tulis sikit Okay. So 8.4. Okay, kamu tulis Okay, so 8.4 tajuk dia adalah interference of reflected light in thin films. Okay. Okay, kalau siapa tak tahu apa maksud thin films adalah lapisan nipis Lapisan nipis. So ni lapisan ataupun nipis lah, okay. A very thin layer ataupun bahasa Inggeris dia adalah thin layer. Bahasa lain dia lah, okay. Okay. Okay, so kamu salin tu. Okay, tajuk kita adalah that one. Okay, so sekarang ni apa tujuan kita belajar benda ni adalah, okay. So what is our purpose? So Miss bagi tahu kamu apa yang kamu kena cari dalam subtopik ni. Apa yang kamu punya equation tu nak cari apa, okay. So the purpose is to find thickness of the thin film ataupun thin layer, okay. Okay. So itu purpose kamu So Miss akan ajar kamu formula macam mana kita nak cari ketebalan sesuatu lapisan yang sangat nipis. Okay, nanti Miss beritahu kamu apa lapisan nipis tu Okay. So kamu salin benda ni, okay. So and then Miss akan tunjukkan kamu apakah contoh, okay, interference kita dah belajar sebelum ni kan. Interference kita belajar kalau kita ada dua wave bertemu kan. So dia interfere, dia berjumpa. Sama ada dia berjumpa constructive interference, maksudnya membina, okay, ataupun dia berjumpa secara interfere secara destruktif, maksudnya tak ada apa-apa lah. Okay, kalau kita cakap pasal cahaya, yang ni kita cakap dia ada cahaya kan. Yang ni pula dia jumpa destructively, so tiada cahaya. So ni adalah proses interference Okay, so okay, dia cakap pasal reflected light. Okay, kita tengok apa contoh interference of reflected lights in thin films dalam in our daily life. Okay, so Miss akan tunjuk kamu gambar Okay, so ni adalah contohnya. Okay, sekejap dia keluar. Okay, so ini adalah thin film interference. Okay, so maksudnya kamu ada, inilah contohnya in real life. Okay, contohlah kamu ada soap bubble kan. Okay, kamu nampak, oh dia ada cahaya ni. So waktu ni berlakunya constructive interference. Okay, and then kadang-kadang ada bubble tu dia tak ada cahaya kan, tak ada macam rainbow-rainbow ni. So berlakunya destructive interference, okay. So tugas kita dalam subtopik ni adalah untuk tahu, okay. So dekat luar bubble tu kan, luar bubble tu ada air, udara kan. Okay, lepas tu cahaya kamu akan masuk and then dia akan, katalah, okay, cahaya kamu akan masuk and then dia akan terpantul kepada balon, bubble ni punya thin film ni. So nak cakap ni kat situ, okay, so Miss katalah Miss ambil gambar ni kan. So Miss akan tunjuk contoh kat sini okay, contohlah kalau kamu ada ni kan, kamu ada cahaya datang, okay, katalah ada cahaya datang. Okay, cahaya datang, okay, dia terpantul, okay. Okay, so dekat luar ni, okay, dia terpantul, lepas tu maybe ada cahaya yang berjaya masuk dalam, dia terpantul, okay. So bila cahaya tu terpantul kan, okay, so mereka boleh eventually bertemu lah, okay. Tak apa, nak cakap ni kat sini, kita tak payah go deep, nak cakap ni kat sini. Ni adalah contoh interference of reflected light in air bubble, okay. Di mana kita dikehendaki untuk cari berapakah thickness of this soap bubble. So nak tahu berapa soap bubble ni punya ketebalan tu kan. Very thin layer kan. Di mana dekat luar ni adalah udara. Yang ni adalah soap bubble kan. Okay, and then dalam ni adalah udara lagi. Okay. Air tu udara tau, bukan air So kita nak tahu berapa ketebalan soap bubble tu. Okay.
So itu salah satu contoh thin film, interference of thin film. And then satu lagi contoh, Miss bagi dua contoh je lah. So ni ada yang banyak-banyak, okay. And then kita ada juga contoh ni macam lens kamera kamu kan. Okay, sebenarnya dekat atas lens tu dia ada protective layer tau. So kamu dapati bila kadang-kadang dekat atas lens tu kadang-kadang dia tak ada apa-apa cahaya kan. Kita nampak dia hitam je kan. So maksudnya berlaku proses destructive interference lah kat situ. Tapi kalau kamu nampak dalam case ni kan, yang ni dia ada color-color tu kan. So berlakunya proses constructive interference kat situ, okay. Jadi kita nak tahu, okay, berapakah ketebalan protective layer of the lens tu yang boleh jadikan dia berlakunya proses constructive interference ataupun destructive interference, okay. So pokoknya dekat sini adalah the purpose is to find the thickness of the thin layer, okay. Sama ada berlakunya proses constructive interference ke ataupun destructive interference, okay. Kita akan belajar Okay, so tu contoh in real life, okay. So kamu dah tahulah kamu nak kena cari apa, dia punya thickness of the film. Bis nak ajar kamu macam mana nak guna dia punya formula tu lah. So this one, okay, kamu salin Okay. Okay, so katakanlah Miss ambil contoh, okay, dia ada dua case lah generally Okay, katakanlah Miss ambil contoh yang pertama tu adalah contoh soap bubble tu kan. Soap bubble, okay. So soap bubble ni, okay, katalah Miss lukiskan ada soap bubble tu, okay. Lepas tu, ni kita cakap dia ada, kat luar ni ada udara, air. Ini kita akan main dengan refractive index tu tau, okay. N sama dengan 1, okay. Refractive index sama 1, okay. Lepas tu ada thin layer of bubble ni, okay. Thin layer of bubble ni. And then dekat dalam ni ada udara lagi, air, iaitu N dia sama dengan 1, okay. Katakanlah, okay, this one is thin layer of bubble lah boleh lah, okay. Of soap bubble. Okay. And then dekat thin layer soap bubble ni dia ada dia punya refractive index dia sendiri iaitu N sama dengan 1.33. Okay, contohnya lah, okay. Okay, so sekarang ni Miss nak explain lah kamu apa yang berlaku So generally, cahaya kamu akan datang. Okay, dia akan datang and then dia akan terpantul, okay. Sebab nama topik ni adalah reflected light, okay. And then maybe cahaya lagi datang and then dia akan terpantul balik. Dia cahaya yang dekat luar je. And then ada cahaya yang maybe masuk dalam, okay, terpantul, okay. So bila kita ada dua wave ni kan, dua wave ni, so mereka boleh interfere lah. So sama ada interfere secara konstruktif ataupun secara destruktif, okay. So kalau konstruktif kita cakap, bubble ni bolehlah hasilkan color-color tu. Tapi kalau dia bertemu secara destruktif, so maksudnya bubble kamu tak boleh hasilkan color-color tu lah. Itulah contohnya, okay. Tapi apa-apa pun tujuan kita adalah tahu berapa ketebalan benda Allah ni, okay. So untuk tahu ketebalan benda Allah tu, thin layer tu, so adalah formula dia, okay. Right, so sekarang ni Miss nak tukarkan diagram ni kepada lagi simple, iaitu katalah kita ada Okay, kita buat layer by layer Katalah kita ada N sama dengan 1. Yang ni adalah udara, okay. Air tu udara tau, bukan air And then kita ada thin layer of soap bubble. So ni katalah, ni soap bubble, okay. So ini soap bubble maybe refractive index je 1.33, okay. And then lepas tu dekat dalam soap bubble tu ada udara lagi kan. So ni N sama dengan 1 iaitu dia jumpa udara balik, okay. So ni Miss translate kan perjalanan perjalanan tu daripada air, soap bubble to air, okay. So air, soap bubble to air. Okay. So what happen here adalah cahaya kamu masuk macam ni Okay. So cahaya kamu masuk, okay, mula-mula dia masuk and then maybe dia terpantul dekat first surface, dia terpantul lah. Okay. And then maybe ada cahaya kamu masuk, berjaya masuk dalam, lepas tu dia terpantul balik, okay. So these two wave will interfere lah. Interfere sama ada interfere konstruktif ataupun destruktif, okay. Alright, sekarang ni Miss nak kamu salin dekat sini kat tepi ni kamu salin tau, okay. This is very important. N kecil jumpa N besar. Ni Miss cuba ringkaskan seringkas yang boleh lah. Ada pi phase difference, okay. And then kalau daripada N besar jumpa N kecil,
Jadi kita cakap dia ada zero phase difference. Okay. Okay, cuba kamu salin mendalah tu dulu. Okay. So ini Miss nak kamu hafal this one. Okay. Okay, apakah yang dimasukkan dengan n kecil jumpa n besar ada pi phase different. Okay. So contohnya macam ni okay. Contohnya kan, okay, boleh Miss explain ni? Kamu dah salin kan? Okay, contohnya. Okay, tak apa. Miss bagi masa sekejap. Okay, Miss explain Okay. Contohnya dekat sini kita ada n kecil jumpa n besar ada pi phase different. Okay, contohlah cara kamu daripada sini ke sini kan. Okay, so ini dia jumpa n sama dengan 1 and then dia jumpa n sama dengan 1.33. Okay, jadi kita cakap kat situ, oh daripada sini n sama dengan 1 jumpa 1 daripada 1 ke 1.33 terpantul kan. So ini kita cakap dia ada pi phase different. Okay, tak apa. Tengok je dulu. Okay, and then pula cara kedua masuk. Okay, daripada sini terpantul ke sana kan. Okay, ini kita cakap daripada besar, n besar jumpa n kecil. Jadi dia ada zero phase different. Okay. So ni pun kamu buat zero. Okay. Right, so apa yang dimaksud dengan pi phase different tu? Contohnya macam ni kan. Okay, contohnya n sama dengan 1, n sama dengan 1.33. Okay. So cara kamu tu datang macam ni okay. Pi phase different tu maksudnya okay, cara kamu datang macam ni. Sekejap Okay, dia datang, katalah dia datang and then dia terpantul kan. So katalah dia datang macam ni. Okay. And then so dia datang macam ni kan. Jadi dia ada pi phase different. Okay. So sepatutnya dia datang macam ni. Tapi dia datang macam ni. Okay. Sebab ada perbezaan pi phase different tu. Okay. So dia jadi macam ni. Okay. Tak apalah. Ini konsep je lah. Idea dia kamu akan pandai guna formula je. Okay. Tapi kalau daripada n besar. Contohnya daripada n sama dengan 1.33. Jumpa dengan n sama dengan 1. So dia ada zero phase different. Okay. So dia akan datang macam ni lah. Katalah dia terpantul macam tu. So dia datang macam tu. So dia datang macam ni kan. Maka dia tak ada zero phase different. So dia datang pun macam tu. Okay. Okay, tak apa. Kamu tengok je dulu. Okay. Yang penting kamu kena ingat bendalan ni. This one dengan this one. Okay. Alright. So sekarang ni kita akan cakap. Okay. Pi dengan zero. Okay. Okay. Tak apa. Kalau kamu clueless kat sini, it's okay. Nanti kita buat soalan, nanti kamu mesti faham. Okay. So kamu ikut step ni Ni step pertama. Kamu tentukan dia punya ray diagram tu. Dia ada pi ke ataupun zero phase different. Okay, lepas tu step kedua kamu buat. Okay, berapakah difference between these two things? So ni pi tolak kosong sama dengan pi. Okay. Jadi kalau kita cakap dia pi, kita cakap dia case dia anti-phase. Kenapa kita nak tahu dia anti-phase ke ataupun in-phase? Okay, tak apa. Kamu salin dulu. Okay. So okay, you are going to be bit blur now. But when we do question, kita akan faham. Okay. So ni kamu buat dia, ini yang case pertama Case, first case. Jadi dua je, jangan risau. Okay. So, dah habis salin Okay, so bila kita tahu dia anti-phase, okay, kita terus je gunakan dua formula ni Okay. Okay, remember kita nak tahu ketebalan kan? So, ketebalan tu, okay, kita tahu anti-phase, okay, kita nak tahu dia ketebalan. Remember, we want to find the thickness, okay. So, kadang-kadang untuk proses, untuk soap bubble ni kadang-kadang dia adalah case anti-phase.
Tapi boleh jadi juga dia berlakunya proses constructive interference, maksudnya bubble tu ada colour ataupun bubble tu tak ada colour langsung kita nampak kat situ. Maksudnya itu berlakunya proses destructive interference, okay? Okay, so nanti kamu terus je guna formula ni. Okay, dia akan suruh cari berapakah ketebalan dia. Okay, jadi kalau soalan cakap, saya nampak colour-colour dekat bubble tu. Jadi kamu gunalah formula constructive interference, iaitu formula dia adalah, ni Miss takkan derive kamu pandai guna saja. Okay, so 2 N T is equals to M plus 1/2 lambda. Okay, so 2 ni 2 lah. Okay, and then N ni adalah N refractive index. Okay, refractive index dekat tengah. Miss spesifikkan terus dekat tengah. Okay, ni adalah thickness of thin layer. Okay, so make sense lah kita nak N yang dekat tengah kan. Sebab kita nak tahu ketebalan thin layer tu. Thin layer tu selalu kat tengah-tengah lah. Contohnya macam ni kan. Soap bubble. Saya nak tahu berapa ketebalan soap bubble ni. Jadi saya akan guna N sama dengan 1.33. Okay. Sebab nak tahu ketebalan soap bubble tu berapa. Okay. M ni nanti Miss beritahu M tu apa. Lambda ni adalah cahaya wavelength of your light lah. Okay. So tu tak ada masalah. Okay, and then kalau tiba-tiba soalan cakap, saya ada air, ni adalah soalan pasal air bubble, tapi saya tak nampak langsung apa-apa colour dekat atas tu. Jadi saya tahulah ini adalah proses destructive interference, so saya kena tahu ketebalan dia, iaitu saya akan guna formula 2NT is equals to M lambda. Okay, so okay, it's okay if you're a bit blur. It's okay, you just write down this thing, okay? Okay, so remember, apa-apa pun, bila sekarang Miss akan ajar kamu macam mana nak jawab soalan. Iaitu, kamu kena kenal pasti dulu sama ada dia in phase or anti-phase. And then kamu kena pasti dulu sama ada dia constructive or destructive interference. Okay, itu saja. Okay, itu adalah first case yang kita dah bincangkan, iaitu the first case. So, first case kita bincang adalah kita tekankan pada proses anti-phase kan. Okay, mestilah yang the second case ni melibatkan proses in phase lah. Okay. Right, jadi kita teruskan boleh sesiapa dah habis salin bagi tahu please. Miss. Okay. Right, belum, jap. Okay. Srila, Miss ni kan masih noob lagi. Nak tahu kamu salin sampai mana kan? Okay. It's okay. Senang je ni, guna formula je at the end of the day. Okay, cuma dia banyak formula lah kan. Yeah. Okay, sudah Miss. Okay, Nasri, Miss teruskan Okay, so the first case kita cakap pasal anti-phase. So mestilah second case kita cakap pasal in-phase pula. Apa benda lah anti-phase dengan in-phase kan? It doesn't matter. Yang penting kamu tahu dia in-phase ataupun anti-phase, okay? Kita tak nak semakkan otak kamu. Kamu kena tahu je soalan tu dia cakap pasal anti-phase ke anti-phase ke ataupun in-phase. And then soalan tu dia merujuk kepada constructive ke destructive interference. Okay, kita tengok pula the second case. Okay, so the second case merujuk kepada, okay, contoh kalau kita ada yang lens tadi tu kan. Contoh kita ada camera lens, okay. So this is our lens. Okay, maybe lens ni dia punya refractive index sama dengan 3.5. Okay, contohlah. Okay, lepas tu kita nak tahu, okay, berapakah ketebalan protective layer of the lens tu. Very thin film ataupun thin layer. So ini kita cakap maybe N dia sama dengan 1.5. Okay, yang dekat luar ni obviously adalah udara. Okay, which is N sama dengan 1 lah, air. Lepas tu kita pun buatlah, okay. Buat macam ni. Okay, remember first step lah tentukan yang ni buat macam ni Okay, so kamu buatlah. So ni daripada udara, N sama dengan 1 which is air. And then this one is N sama dengan 1.5 which is our protective layer.
And then last kali N sama dengan 3.5 iaitu length lah. Okay. Okay, remember Miss cakap tadi apa kamu kena hafal satu benda ni. Okay. Kalau N kecil ke N besar, kita cakap dia ada pi phase different. Kalau N besar ke N kecil, kita cakap dia zero phase different. Okay. Okay, so sekarang ni kita tengok satu-satu cahaya kamu ni Okay, katalah cahaya kamu ni datang kan. Daripada sini ke situ. Okay. So sekarang ni kita tengok daripada kecil ke besar. Jadi kita ada pi phase different. Macam tu kamu buat. Okay. Nanti kalau jawab soalan pun buat step macam Miss ni. Okay. And then kamu tengok, okay, some of the lights berjaya masuk dalam. Okay, ni cahaya terpantul and ni memang ada cahaya terpantul ke dalam. So some of the light berjaya masuk ke dalam, daripada sini keluar. Okay, so sekarang ni kita tengah cakap pasal kecil ke besar. Jadi dia ada pi phase different. Okay, jadi kamu kena pasti, okay, berapakah phase different antara mereka, iaitu pi tolak pi sama dengan kosong. Jadi ini adalah kes in phase. Okay, in phase tu maksudnya dia katalah cahaya kamu macam ni kan, maka yang datang pun macam tu. Okay, dia tak ada phase different. So dia in phase, sama. Oh sorry, dia ni sama. Okay, so ni adalah case in phase. Yang tadi tu case apa tu? Ini case anti-phase kan, sebab dia ada pi phase different. Okay, so cahaya kamu ni datang macam tu, and then satu lagi dia datang macam tu. Okay, okay, salin this one. So remember, aim kita nak tahu dia in phase ke ataupun anti-phase. Okay, and then katalah soalan ni tak cakap pula, oh saya ada lens kamera. Tiba-tiba nampak dekat lens kamera tu ada color-color. So obviously bila kita tahu dia adalah soalan pasal lens kamera ni, kita tahulah oh ni adalah case in phase. And then bila ada color-color tu, maksudnya dia bercakap pasal constructive interference sedang berlaku lah. Okay. So kita pun pecahkan dia kepada dua, iaitu constructive interference ataupun kalau lens tu macam hitam je, tak ada apa-apa colour kat situ, berlakunya proses destructive interference lah. Okay. So again, we want to find the thickness berapa, thickness of the protective layer of the film tu. Okay. So kalau in phase, formula dia akan jadi 2 NT M lambda. Okay. Terbalik dengan yang tadi tu. Okay. And then this one pula akan jadi 2 NT is equals to M plus 1 over 2 lambda. Okay. Okay, salin that one. Okay. So okay, if you're a bit blur, nanti kita buat soalan baru kita faham. Okay. So sekarang ni kamu nampak apa perbezaan antara dua kes ni kan? Dua perbezaan besar dia, iaitu satu kes tu adalah anti-phase. Satu kes tu adalah anti-phase. Okay, and then satu lagi adalah dia adalah in phase kan? So macam mana nak tahu dia in phase ke anti-phase? So kamu kena buatlah diagram macam ni, and then cari difference between the phase difference tu. Ini dapat kosong kan? Sebab pi tolak pi kosong, maka di in phase. Okay. And then dekat atas ni kita dapati dia ada pi dengan kosong. So pi tolak kosong dapat pi, maka dia anti-phase. Okay. So nak tahu dia anti-phase atau in phase ni bergantung kepada n kita lah. Okay, and then tengok soalan tu cakap kalau ada color-color, guna formula ni. Okay. So kamu nampak tak beza dia kan? Miss tengok kamu tengok nampak ke? Constructive interference yang dekat in phase, anti-phase ni dia 2 NT-M plus half lambda. Tapi yang dekat in phase tu formula dia 2 NT-M lambda. So dia terbalik
So itu yang membuatkan trickynya subtopik ni. Bila kamu tak tahu nak guna formula yang mana satu kan. Formula akan diberi tapi kamu kena pastilah dia in phase ke ataupun anti phase. Okay. So Dasalin, can anyone respond? Sudah, Miss. Okay. Okay, so sekarang ni Miss akan cuba buat soalan okay. So kamu bersemangat tau, okay. Kamu pasang niat dalam hati, saya boleh buat benda ni, okay. Saya boleh buat benda ni, okay. Miss akan ajar sesimpel yang boleh. Okay, kita boleh buat, okay. Right, okay, let's try to do, this is the one that I've been explaining lah, okay. This whole thing. So if you rasa nak baca balik nanti boleh, okay. Tapi ringkasannya apa yang Miss cerita tu lah, okay. Okay, so kita akan cuba buat example 9. Remember, nanti nota ni Miss kasih dengan jawapan dia, okay. Okay, let's try to do example 9 together, okay. Remember our first step untuk tahu dia antiphase or in phase. Lepas tu second step baru tahu dia constructive interference ke ataupun destructive interference, okay. So kita cuba baca soalan ni, okay. Right, so a lens of refractive index, so kita ada lens lah, is coated, coated lah. Coated tu yang kena coat lah, apa tabas Melayu dia, okay, tak apalah. Is coated, maksudnya dia dekat bahagian luar lah. Is coated with a layer of transparent material of refractive index on 1.38. Okay, so ni adalah case yang lens tadi tu. So we have our lens over here and then this is our thin films tu, iaitu N sama dengan 1.38, yang ni N sama dengan 1.52. Okay, dia tak cakap dekat luar ada udara tapi obviously kita akan tangkap gambar dekat udara kan, kat luar tu. Okay, and then dia cakap the thickness of the coating material, okay, so dia cakap T tu, is such that the reflection of the light, okay, dia kasi kita wavelength, peratus darab 10 kuasa cm can be eliminated. Maksudnya can be eliminated tu maksudnya dekat reflection of the light tu kita tak nampak apa-apa pun dekat lens kita tu. So kita dah dapat idea lah. Oh, ni mesti destructive interference sebab we cannot see anything on the lens kan. Okay. So okay, kalau and then kamu walaupun kalau sebab kita newbies kan, so kita buat lah. See. So ni N sama dengan 1. Yang ni N sama dengan 1.38. Okay, remember? Yang tengah-tengah tu yang kita nak carikan ketebalan dia tu kan? And then N sama dengan barulah lens kita. N sama dengan 1.52. Okay, jadi kita nak kena pasti dia anti-phase ke or in-phase. Okay, so kita pun buatlah. So ini daripada kecil ke besar. So ada pi phase different. Yang ni pula daripada kecil ke besar dia ada pi phase different. Okay. So phase different antara mereka adalah kosong. Jadi ini adalah case in phase. Okay. So case in phase kita tahu dia in phase. Dan bila kita baca perasaan pula. Kita baca soal ni kan. Can be eliminated. So we know it's destructive interference. Okay. Macam tu lah soalan dia. Okay. Dia tak susah pun. Kita boleh buat. Okay. So, determine the condition for the interference to occur. Condition to interference to occur maksudnya minta formula kat sini, okay? Dia minta formula, okay. So, Miss nak tanya lah berdasarkan nota-nota kamu tadi tu kan. Miss nak tanya Syaira Vanessa. Kamu rasa apa formula untuk cari T kita ni? Yang mana satu? 2NTM plus half ke ataupun 2NTM lambda? What do you think? Adakah? Syaira Vanessa, are you there? Ada, Miss. Jawab, So, Miss. okay, teka jawab mana? Okay, tengok balik kat formula tu kan. Nota kamu tu in phase. Tapi, apa Miss cakap ni? Dia in phase lah. Astaga. In phase kan? In phase. And then dia destructive interference. Ya. Jadi, kamu rasa? Yang mana tu? Kita tengok balik 2T sama dengan M.
tambah 1/2 Okay, lambda. good. Okay, betul tepat sekali Okay, thank you. Syaira, so maksudnya kita tahu di in phase and then kita tahu dia destructive interference, so kita akan guna this formula 2nt kusu m plus half lambda. Okay, so so kita pun tulislah so the formula is 2nt is equals to m plus 1/2 lambda. Okay, so dia minta condition tu maksudnya dia nak the formula lah. Okay. Okay, and then B, so determine the minimum thickness of the coating material. So kamu pun gunalah formula ni. Iaitu, sekejap Iaitu, example 9 isn't it? Okay, so 2nt is equals to m plus 1/2 lambda. So 2, remember kita nak cari ketebalan thickness tu kan of the thin film. So kita ambil ketebalan yang ni lah, yang melindungi lens tu, bukan kita ambil ketebalan lens tu tau. So kita selalu ambil yang kat tengah-tengah ni iaitu 1.38 sebab kita nak tahu thickness of the yang protective layer thin film tu, okay, ataupun thin layer tu. And then kalau dia minta minimum, maksudnya apakah minimum M? Mestilah kosong kan? Okay, katalah ini extra note Kalau M plus 1/2, minimum dia akan jadi M sama dengan kosong lah. Okay, and then kalau kita ada M lambda, so minimum dia akan jadi 1 lah. Okay, sebab kalau kamu letak kosong nanti dapat kosong pula kan? Okay, so the minimum is 0 lah. So this one is 0 plus 1/2 lambda kita ada sudah. 400 darab 10 kuasa -9. Okay. And then kita akan dapat nilai T kita sama dengan 7.25 darab 10 kuasa -8 meter. Okay. Miss, Ya. boleh ulang tadi yang minimum tu ke? Oh, okay. Kalau soalan tu cakap kan, so kita ada dua formula kan, 2mt equals to m plus half lambda, ataupun satu lagi adalah 2nt sama dengan m lambda kan. Okay. So kalau soalan minta minimum untuk this one, minimum dia M dia mestilah kosong. Okay. Dia takkan pernah tanya maksimum lah. Okay. Sebab maksimum boleh sampai limitless kan nombor dia kan. So soalan akan selalu tanya minimum. Okay. So kalau kita ada equation M plus half, kita letak M dia sama dengan kosong lah. Tapi kalau kita ada formula 2nt equals to M lambda, so minimum dia akan sama dengan M sama dengan 1 lah. Okay. So kat sini tak boleh letak kosong. Nanti kan kamu tak dapat langsung nilai T dia kosong kan. So impossible lah kat situ. Okay. Aiman faham ni Okay, Miss. Okay. Okay je kan ni. Pandai guna formula je. Dan kamu faham lah sikit dia punya konsep tu Okay. Okay, kita pun teruskanlah kehidupan kita. Boleh kan? Okay, dah habis salin So, Miss teruskan dengan example 10. Okay, example 10. Okay. So, moving on to example 10. Okay, kamu salin je lah jalan kerja ni. Soalan tu biar je lah dulu. Okay. Ni semua tu dah tahulah macam mana bagi nota ni kat kamu kan. Maybe letak kat luar blog ke. I don't know. Nanti Miss fikirkan. Okay, and then kita further to example 10. Okay. Right. Okay, let's read the question. Okay. So, kalau tak sempat salin, beritahu je tau. Okay. Tak kisahlah kamu siapa ke, salin lambat ke, beritahu je Okay. Example 10. Okay. So, the surface of a lens is coated. Ni pun sama kena coat. Coat tu kat luar with a film tu layer of magnesium fluoride which has a refractive index of 1.38. Okay, again we have the same case, iaitu kita ada lens and then dia coated with a magnesium fluoride di mana N dia sama dengan 1.38. Okay, so the refractive index of the lens is 1.67. Okay, so lens ni adalah 1.67. Yang dekat luar ni mestilah udara kan. Okay, so calculate
the three lowest value of thickness of magnesium fluoride. Okay, so dia nak 3 value thickness yang paling nipis that would result in destructive interference for, ni dah beritahu lah dia nak destructive interference. Okay, for reflected light of wavelength 450 nanometer. So dia dah kasih wavelength. Okay, ni kan sebenarnya kamu dah dapat agak dah sebab tadi kita dah tahu kan ini adalah case in phase kan. Tapi bisa kau ulang balik. So ni N sama dengan 1, ni N sama dengan 1.67, N sama dengan 1.38, ini N sama dengan 1.67, okay. So ini ada pi phase difference daripada kecil ke besar. Sama juga yang kedua ni daripada kecil ke besar, so ada pi phase difference, jadi phase difference antara mereka adalah 0, jadi inilah case in phase, okay. And then dia nak 3 lowest thickness, so kita akan untuk destructive interference. So sama juga kita akan guna formula yang tadi tu lah, iaitu kita akan guna formula I think formula 2NT juga kan. 2NT is equals to M plus 1/2 lambda, okay. So dia nak 3 kan lowest value. So kita akan letak M tu sama dengan 0. M tu sama dengan 1. And then last lagi M tu sama dengan 2. Okay, so kamu buatlah satu-satu. So this one is 2. Remember N tu kita ambil yang tengah-tengah tu sebab kita nak thickness of the magnesium fluoride film. 1.38 T is equals to 0 plus 1/2 lambda kita 450 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. Okay, ni kamu selesaikan. This one you will get your answer to be thickness kita sama dengan 8.15 darab 10 kuasa negatif 8 meter. Okay. Okay je kan? Okay, asalkan pandai guna formula. Lepas tu kita buat pula untuk this one pula So 2, 1.38 T is equals to 1 plus 1/2 450 darab 10 kuasa negatif 9. Okay, and then kita akan dapat nilai T kita sama dengan 2.45 darab 10 kuasa negatif 7 meter. And then kita buat lagi untuk ujung ni. 2, 1.38 T is equals to 2 plus 1/2 450 darab 10 kuasa negatif 9. So this one your T would be 4.08 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. So that is for A. Okay, so sekarang ni Miss akan cuba buat B pula. So kita ada lagi 9, 10, 11. 3 chapter. 3 chapter ni sikit je lah. Okay. Chapter 8 ni banyak sikit lah. So kita dah belajar separuh dah chapter 8. So kita akan belajar separuh lagi seminggu ni. Okay. So Miss continue B pula Okay. Right. So let's read the question for B. Okay. Okay, if the thickness of the film is the second lowest value calculated A above, okay. Okay, so sekarang ni thickness of the film tu adalah nilai kedua yang paling rendah, iaitu misalnya nilai dia yang ni kan 2.45 ni kan.
Okay, so dia bagi tahu kita info. Nilai B kita adalah, thickness dia adalah 2.45 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. So for wide wavelength of the light from the lens, will constructive interference occur? So maksudnya dia kita nak wavelength berapa. Tapi sekarang ni proses constructive interference pula berlaku. Okay. So formula dia mesti terbalik lah. Tadi tu disruptive interference 2 NT equals to M plus half lambda. Okay. So kalau constructive interference mesti formula dia adalah 2 NT is equals to M lambda. Okay. And then so this one kamu akan guna 2. N tu sentiasa tengah-tengah tu 1.38. Thickness tu yang disuruh guna tu. And then selalunya adalah dia tak cakap tau, tapi M ni selalunya adalah the minimum value lah. Okay, jadi kalau kita ada formula 2 NT equals to M lambda, maka kita akan letak M tu sama dengan 1 lah. Okay. Maksudnya paling kecil, paling nipis sekali lapisan kamu tu, iaitu M sama dengan 1. Okay. So this one kamu letaklah 1 and then lambda kita nak cari. Okay. So nanti kamu tekan kalkulator. So this one kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 6.76 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. Okay, so Miss nak move on to the next question. Okay kan dah salin? Okay, okay, Miss nak move on So we have another 2 example. Then I think we can be done. I think. Okay, so Miss nak move on to the next example, iaitu example 11. Okay. Okay. Right. Again, siapa yang tak sempat salin, bagi tahu-tahu, jangan malu-malu Okay, example 11. Okay. So, barulah soal ni pasal soap bubble pula. Okay. So, a soap bubble appears green. So, maksudnya, saya nampak colour-colour. So, mestilah proses constructive interference. Okay. So, dikasihlah wavelength sebanyak 540 nanometer. Iaitu lambda sama dengan 540 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. At the point of its front surface nearest the viewer. Okay. So, what is the smallest thickness a soap bubble film could have? Okay. So, dia nak berapa thickness lah. Okay. So, kita tak tahu nak guna formula 2 NTM lambda ke ataupun 2 NTM plus half lambda. Okay. So, I know that soap bubble macam ni kan. So, kat sini ada udara, lepas tu ada thin layer of the bubble. Okay. Which is the thin layer of the bubble is 1.35 dia cakap. And then dekat dalam ni ada udara balik. Okay, so kita pun buatlah macam ni kan. N sama dengan 1, N sama dengan 1.35, N sama dengan 1. Okay. So ini kita tengok daripada kecil ke besar. So pi phase different. Okay, and then this one daripada besar ke kecil. Jadi dia ada 0 phase different. Okay. Jadi phase different antara dua ray ni adalah pi. Kita tahu ini adalah anti-phase. Okay. So we know that this one is E-phase and the constructive interface. Jadi kita guna bila mana agak-agaknya. Ni nak tanya siapa ada siapa nak volunteer? Tak adalah kan. Miss nak tanya Umi lah. Umi BP3. Umi rasa nak guna formula mana 2 NT equals to M plus 1/2 lambda.
Okay, good So, disebabkan dia antiphase, thank you Rami. So, dia adalah constructive interference. Jadi, kita tengok dalam nota kamu balik tu kan. So, kita akan guna formula. 2NT equals to M plus 1/2 lambda. Okay. So, kamu pun carilah berapa thickness dia. Okay, 2. Remember, sentiasa yang kat tengah-tengah ni tahu. Sebab kita nak thickness of the thin films tu. 1.35. T nak cari. And then dia cakap the smallest. So, mestilah the minimum one adalah 0 lah. Plus 1/2 lambda kita dah tahu iaitu 540 darab 10 kuasa -9. Okay. So this one your thickness would be 1 darab 10 kuasa -7 meter. Okay, so kita akan teruskan dengan example 12. Okay. Example 12 ni Okay. Kita akan buat lagi 2 example Okay. Right, so light is at normal incidence. Okay. On a thin soap of refractive index 1.3. Okay, so ni pun soap bubble. Selalu dia kasih 2 je lah soap bubble atau lens camera. Okay. So ni kita ada thin soap di mana refractive index dia 1.3. Yang dekat ni adalah udara. N equals to 1, N equals to 1. And then, dia dah kasih dah thickness kat sini Thickness adalah 0.15 darab 10 kuasa -6 meter. Okay. So, calculate the wavelength of the line that undergoes constructive interference and destructive interference. Okay, so kita tahulah, misalkan ulang banyak kali So, ni N sama dengan 1, N sama dengan 1.3, N sama dengan 1. Jadi, ini adalah kecil ke besar, so pi. And then this one adalah daripada besar ke kecil, so ni adalah 0. So phase difference antara mereka adalah pi tolak kosong, pi. Jadi kita tahu ini adalah antiphase. So kalau antiphase, formula constructive interference dia adalah 2NT is equals to M plus 1/2 lambda. Kalau destructive interference pula, 2NT is equals to M lambda, isn't it? Okay, so kamu cari lambda dia berapa, okay? So di sini kita akan cakap dia minimum lah. So ini 2 N sama dengan 1.3, thickness dah ada. Ini akan dapat 1/2 lambda. Okay. So ini pula 2, 1.3, 0.15 darab 10 kuasa -6 lambda. Okay. So this one akan dapat jawapan dia. Okay. So ni 7.8 darab 10 kuasa -7 meter. And then this one akan dapat 3.9 darab 10 kuasa -7 meter. Okay.